Dengan sepenuh tenaga, Datuk TJ hentakkan siku kanannya ke lantai sambil pusingkan badannya ke kanan. Tangan kirinya lepaskan tumbukan ke arah kaki berbulu tu. Kaki berbulu tu terus gaib. Jeritan pesakit terus bergema. Datuk TJ terus tumbuk lantai. Jeritan pesakit tu terus senyap. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin Sirin 91 yang mana terlepas siri-siri sebelum ni. Saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Okey, ni dia random shout out pada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random shoutout pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu. Rabak seram. TJ terus bangun lalu buka tingkap. Dia berdiri dekat situ. Angin malam mula menyerbu masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba mereka terdengar bunyi dengungan yang amat kuat, macam dengung kumbang. "Jaga-jaga, ada benda nak masuk ikut tingkap," kata guru silat. Datuk TJ palingkan muka ke arah tingkap dan rendahkan kepalanya. Dari dilanggar benda yang masuk ikut tingkap tu. Bentuknya bulat sebesar kelapa dan keluarkan percikan cahaya. Benda bulat tu terus meluru ke arah pesakit. Bunyi dengungannya cukup kuat. Guru silat sampai tutup kedua belah telinganya dengan tangan. "Jaga, lindungi suami kamu dengan tikar," kata Datuk TJ bila tengok benda bulat tu berlega-lega depan muka pesakit. Kali ni bentuknya terus mengecik. Isteri pesakit tergamam, tak tahu nak buat apa. Dalam keadaan yang agak kelang kabut tu, guru silat segera terkam ke arah isteri pesakit dan tolak dia hingga jatuh tersungkur. Guru silat terus tarik tikar mengkuang dan serkup badan pesakit. "Saya panas, badan saya berbahang." "Teruskan baca surah Al-Ikhlas sebanyak yang boleh." Bunyi dengungan tu semakin kuat. Seluruh ruang mula terang benderang dengan cahaya merah dan hijau. Kepala TJ mula rasa pening. Benda bulat yang bercahaya tu terus mengecil dan akhirnya hilang. Bila keadaan dah tenang, Datuk TJ melangkah ke arah guru silat yang tengah buka tikar mengkuang untuk keluarkan pesakit. Tiba-tiba muncul cahaya dekat tengah bumbung rumah. Cahaya tu jatuh berdentum atas lantai. Rumah terasa bergegar dan akibat dari gegaran tu, TJ terpelanting ke kanan. Bibirnya pecah dan berdarah terlanggar dinding. Kepala manusia!" jerit TJ macam kena histeria bila nampak kepala terlekap atas lantai. Betul-betul dekat tempat cahaya dari bumbung tu jatuh. Bahagian lehernya terlekap atas papan dengan darah merah meleleh atas lantai. Badan TJ terus menggeletar. Wajah isteri pesakit nampak pucat dan tak bermaya, terkulai dekat tepi dinding. Guru silat dan pesakit terdiam. Dalam keadaan yang cemas tu, TJ terus renung ke arah kepala tanpa badan atas lantai tu. Wajahnya amat menakutkan. Kulitnya kelihatan kasar dan penuh parut jerawat. Rambutnya panjang dan lebat, tutup sebahagian mukanya. Dahinya dililit dengan kulit ular sawa. Paling menakutkan bila tengok hidungnya yang besar tu bergerak setiap kali tarik dan lepaskan nafas. Mata kirinya terpelohong, mata kanannya pula tersembul besar telur ayam. Kemudian kepala tu bergerak ke arah TJ sambil semburkan air liur berwarna kekuningan macam nanah. TJ macam terpukau, tak mampu nak gerakkan badan dia. TJ bersuara, "Tok, tolong saya, Tok." "Kamu jangan bergerak, Tamah. Duduk diam-diam dekat situ."
TJ pun keraskan badan. Kepala tu terus bergerak dengan darah yang melimpah-limpah. Sesekali TJ terpandang kepala ular terkeluar dari mata kanannya tu. Bau busuk dari kepala tu membuatkan TJ rasa nak termuntah. Jerit Datuk TJ lalu menerkam ke arah kepala tersebut sambil lepaskan satu sepakan kencang. Kepala tu melayang-layang dan berlega-lega di udara. Serentak dengan tu terdengar bunyi suara orang bersorak dan menangis. Angin dan ribut semakin menggila dekat luar rumah. Terdengar bunyi dahan dan pokok tumbang dirempuh angin yang amat kuat. Bunyi suara harimau, gajah, kerbau dan lembu kedengaran di sekeliling rumah. Tak tahu dari mana datangnya suara tu. Kepala yang berlega-lega di udara tu terus bergerak dari sudut ke sudut ruang rumah tersebut. Darah bercucuran menitik atas lantai dari leher kepala tu. Guru silat terpaksa tutup kepala dan badan isteri pesakit dengan kain untuk elakkan dari terkena titik-titik darah dari leher kepala tu. Datuk TJ terus menyarap dan bergerak menuju ke arah guru silat. Kepala tu terus berlega-lega ikut Datuk TJ, tapi setitik darah pun tak kena badan Datuk TJ. Darah tu macam ditolak oleh kuasa gaib menuju ke dinding. Suara orang bersorak dan menangis bertambah kuat. "Kita lawan, biar saya pukul kepala tu dengan kayu," kata guru silat. "Jangan," jawab Datuk TJ. Serentak dengan tu Datuk TJ terus bangun. Kepala tu terbang menuju ke arah Datuk TJ dan berhenti betul-betul depan muka Datuk TJ. TJ tercengang bila tengok ular keluar dari mata sebelah kiri kepala tu dan lidah ular yang bercabang tu dekat nak kena muka Datuk dia. Datuk TJ segera jatuhkan badan ke lantai dan kepala tu pun ikut jatuh atas lantai sekali. Dari mulutnya bersemburan air liur. Cepat-cepat Datuk TJ tekupkan mukanya ke lantai sambil pusingkan badannya dan kakinya libas dengan kencang ke arah kepala tu. Kepala tu melayang ke kanan lalu langgar dinding. Dua keping papan dinding tercabut. Tiba-tiba TJ terdengar suara orang menjerit kesakitan. Datuk TJ terus bangun dan pergi ke arah dinding yang terkopak tu. Kemudian guru silat angkat dan bawa isteri pesakit ke bahagian bawah rumah, manakala pesakit masih berada dalam bungkusan tikar mengkuang tu. Suasana malam terasa gamat dengan berbagai-bagai bunyi yang tak pernah TJ dengar sebelum ni. Lantai terasa terumbang-ambing dan bumbung bagaikan bergoyang. "Kemana kepala tu, Tama? Hilang macam tu je," kata Datuk TJ sambil cari kepala ganjil tu. TJ hanya gelengkan kepala. Kemudian Datuk TJ perhati ikut lubang dinding yang terkopak dan panggil TJ. "Sini, Tama." TJ pergi dekat Datuk dia dan perhati keluar. TJ nampak macam ada seketul bara api yang marak dekat permukaan tanah. Bara api tu kejap kecil, kejap besar, macam ada orang tiup. Datuk TJ bersuara, "Kalau kau nak tahu, Tama, itulah mata syaitan." Kemudian Datuk TJ ambil papan dinding yang jatuh tu untuk dipasang balik. Baru je Datuk TJ angkat papan dinding tu, satu cahaya meluru masuk ikut lubang lalu terkena papan dinding yang dipegang oleh Datuk TJ. Papan tu terlepas. Datuk TJ terus terjatuh. Cepat-cepat Datuk TJ bangun balik. Benda bulat yang bercahaya sebesar buah mempelam tu terus berpusing ligat di atas lantai. Tak lama kemudian benda bulat tu berhenti dan terus hilang. Muncul kepala ganjil tadi. Datuk TJ terus perhati kepala tu dengan renungan yang tajam. "Nak menguji aku ni," kata Datuk TJ. Renungan Datuk TJ yang tajam tu ditentang oleh sepasang mata dari kepala ganjil tu. Mata kanan kepala ganjil yang tersembul tu terus mengecil jadi macam mata manusia biasa. Begitu juga dengan mata sebelah kiri yang tadinya keluarkan kepala ular tedung dah bertukar jadi mata manusia biasa. Datuk TJ terus duduk bersila atas lantai. Tangannya diletakkan atas kepala lutut. Matanya tak berkedip pandang mata kepala ganjil tu. Semua urat-urat di tangan, leher dan muka Datuk TJ kelihatan timbul dan tegang. Peluh-peluh halus mula keluar di dahi dan pipi Datuk TJ. Tiba-tiba Datuk TJ terlentang macam kena tendang dengan kuat. Seluruh badan Datuk TJ menggeletar dan tersentak-sentak macam terkena elektrik. Kepala ganjil tu terus melompat-lompat. Mulutnya tersengih, nampak gigi besarnya. Bunyi angin dari luar begitu kuat masuk ke dalam rumah. Badan TJ terus menggeletar dan rasa takut mula
mula muncul. Datuk TJ cuba bangun tapi tak berdaya. Dalam keadaan sama-sama tu, TJ nampak sepasang kaki berbulu pijak dada datuk dia, membuatkan Datuk TJ susah nak bernafas. Datuk TJ usaha gerakkan badannya ke kiri ke kanan. TJ cuba menjerit tapi suaranya tak keluar dan terdengar jeritan pesakit. Dengan sepenuh tenaga, Datuk TJ hentakkan siku kanannya ke lantai sambil pusingkan badannya ke kanan. Tangan kirinya lepaskan tumbukan ke arah kaki berbulu tu. Kaki berbulu tu terus gaib. Jeritan pesakit terus bergema. Datuk TJ terus tumbuk lantai. Jeritan pesakit tu terus senyap. Kemudian Datuk TJ bangun dan lompat hingga kepalanya sentuh tulang bumbung dan duduk bersila atas lantai semula. Kepala ganjil tu terus bergulik dari sudut ke sudut ruang rumah. Lidahnya yang terjelir tu keluarkan darah yang melekat atas lantai. TJ mula terhidu bau yang hanyir dan cari dari mana bau hanyir itu datang. Tiba-tiba terdengar bunyi orang berlari dalam rumah. TJ nampak isteri pesakit berdiri depan dia. Seluruh badannya dibaluti kekabu sampai tak nampak mata dan wajahnya. Isteri pesakit koyakkan bantal panjang yang dibawanya. Kekabu terus berterbangan kena muka dan badan Datuk TJ. Kemudian isteri pesakit terus lepaskan beberapa tenangan kencang pada Datuk TJ. Datuk TJ mengelak ke kiri dan ke kanan. Isteri pesakit jadi marah. Dia lepaskan tenangan bertalu-talu. Datuk TJ terus tangkap kaki kanannya dan pusing ke kiri sekuat hati. Isteri pesakit jatuh atas lantai dan menjerit. Guru silat segera datang nak bantu dia. "Duduk, jangan dekat dengan dia," kata Datuk TJ. Datuk TJ terus pulas kaki isteri pesakit dengan sekuat hati hingga dia terkencing dan terus diam, terkulai atas lantai, tak sedarkan diri. Kepala ganjil tu terus mendekati isteri pesakit nak jilat dahi dia. Belum pun sempat lidah yang panjang dan berwarna merah tu sentuh dahi isteri pesakit, Datuk TJ terus tepuk lantai dan terkam ke arah kepala ganjil tu. Sepantas kilat, Datuk TJ tarik telinga kiri kepala ganjil tu. "Tok, mulut dia gigit lengan Tok," kata TJ. Guru silat terus bangun nak mendekati Datuk TJ nak tolong. Baru 3 langkah guru silat melangkah, satu tamparan kencang kena leher je. Guru silat tersembam dan tak berdaya nak bangun. Kemudian TJ ambil kayu nak membantu. Dia pun kena satu tendangan dekat rusuk kiri. Pandangan TJ jadi berpindah-pindah dan terhuyung-huyang lalu jatuh. TJ cuma nampak lelehan darah dari lengan kanan datuk dia. Gigi tajam dari mulut kepala ganjil tu terus terbenam dalam lengan Datuk TJ. Muka Datuk TJ berkerut tahan sakit. Datuk TJ hentak kepala ganjil tu ke dinding dengan harapan gigitan dekat lengannya akan terlepas, tapi tak berjaya. Malah lidah dari mulut kepala ganjil tu mula belit leher Datuk TJ. TJ tengok Datuk dia susah nak bernafas dan terhuyung-hayang. Akhirnya Datuk TJ jatuh ke lantai. Datuk TJ berusaha hentak kepala ganjil tu pada tiang seri beberapa kali, tak berjaya juga. Muka Datuk TJ mula berpeluh dan pucat. Lehernya dilumuri darah dari kepala ganjil tu. Dengan sekuat tenaga, Datuk TJ hayunkan kepala ganjil tu ke tiang seri sekali lagi, beberapa kali, hingga gigitan dekat lengan dan lilitan dekat leher terlepas. Cepat-cepat Datuk TJ ambil bantal panjang yang koyak tu dan terus serkup kepala ganjil tu. Kepala ganjil tu terus mengelupur dalam bantal panjang. "Tama, mari sini tolong aku." TJ segera hampiri Datuk dia. Datuk TJ suruh dia potong lengan baju kirinya. Lengan baju yang dah dipotong tu TJ kepitkan ke celah ketiak. Kemudian dia bagi pada Datuk dia. Datuk TJ bersuara, "Kamu dah ikut betul yang aku bagi, Datuk. Sekarang kamu pergi dekat guru silat, bisikkan surah Al-Ikhlas 3 kali, kemudian baca ayat kursi sekali." TJ segera mendekati guru silat dan buat apa yang Datuk disuruh. Guru silat boleh bangun semula. TJ ajak guru silat mendekati isteri pesakit dan bacakan ayat tadi. Kepala ganjil yang Datuk TJ sumbatkan dalam bantal panjang tu terus bergerak-gerak, berusaha nak keluar. Datuk TJ terus ikat hujung bantal panjang dengan kain lengan baju TJ tadi. Kemudian dia gantung kepala ganjil tu ke paku di tiang seri. Bantal tu terus bergerak-gerak kiri ke kanan diiringi dengan bunyi deru angin yang amat kuat. Kemudian Datuk TJ suruh bawa isteri pesakit ke dapur dan mandikan dia. Dah siap mandi, kunci dia dalam bilik. Bila dah selesai buat apa yang Datuk TJ suruh, TJ dengan guru silat
pergi dekat Datuk TJ semula dan terkejut bila nampak Datuk TJ tengah koyakkan gulungan tikar yang balut tubuh pesakit. TJ mengucap panjang bila tengok tubuh pesakit dah dipenuhi dengan bulu macam orang hutan. Wajah pesakit berubah jadi macam beruk jantan dengan sepasang gigi taring yang tajam. Pesakit cuba bangun nak serang Datuk TJ. "Jangan apa-apakan dia. Dia tak boleh buat apa-apa pada kita," kata Datuk TJ pada guru silat yang cuba tutup pesakit dengan tikar mengkuang untuk halang dia dari serang Datuk TJ. Memang betul cakap Datuk TJ. Pesakit tu cuma mampu duduk je kemudian jatuh terlentang. Serentak mereka alihkan pandangan pada bantal panjang yang tersangkut dekat tiang seri. Bentuknya dah berubah jadi lebih panjang. Ada tangan terjulur dengan kuku yang panjang dari dalam bantal tersebut. Sebahagian dari kain tu berdarah. Terdengar suara orang menangis dan mengilai dalam deru hujan dan angin yang kuat tu. Guru silat bersuara, "Macam mana bantal boleh bertukar jadi kain kafan? Dan ada mayat pula dalamnya. Mayat siapa pula tu?" "Tak usah banyak cakap, kita tengok je." Datuk TJ terus termenung panjang. Mulutnya bergerak-gerak membaca sesuatu. Bantal tu tetap bantal. Cuma pandangan mata kita je ditipu oleh iblis. Datuk TJ terus bergerak 3 langkah ke belakang, berhenti, dan bergerak ke kanan 3 langkah, berhenti, bergerak ke kiri 3 langkah, berhenti. Kemudian dia tarik nafas dalam-dalam dan matanya tak berkedip pandang ke arah bantal panjang yang nampak macam kain kafan tu. Tiba-tiba benda yang ditenung oleh Datuk TJ jatuh berdentum atas lantai. Rumah terasa bergoyang. Benda ganjil tu terus bergolek. Keadaannya sungguh luar biasa. Ada kalanya kelihatan menipis, membulat, memanjang. Datuk TJ terus pandang ke arah benda ganjil tu. Tak kira ke mana benda tu bergolek. TJ tengok bantal panjang yang tadi bersarungkan kain warna merah muda dah bertukar dengan biru muda. Tangan dan kuku yang terjulur tetap macam tadi. Kukunya yang tadi nampak berwarna putih pucat dah bertukar jadi kemerah-merahan. Urat-urat dekat belakang tangannya mula timbul. Perlahan-lahan Datuk TJ angkat kaki kanannya kemudian hentak ke lantai. Benda yang bergolek tu terus terangkat macam ditarik sesuatu hingga ke paras palang pintu. Sebelum benda terganjil tu jatuh, cepat-cepat Datuk TJ ambil tikar lalu digulungkannya dan ditegakkan dekat tempat benda ganjil tu akan jatuh. Kemudian Datuk TJ segera berlari mendekati TJ dan guru silat. Datuk TJ bersuara, "Sekarang bersedia." "Sedia apa? Kan aku dah cakap tadi." "Cakap apa? Aku tak cakap apa-apa ke tadi?" "Tak, Tok. Mari kita baca ayat kursi dalam hati sebelum benda tu jatuh atas tikar yang aku tegakkan tadi." Mereka pun baca ayat kursi dalam hati dengan khusyuk. Lepas habis baca, benda ganjil tu terus jatuh atas tikar mengkuang yang ditegakkan. Mereka terdengar bunyi peti yang amat kuat dekat luar rumah. Tikar mengkuang terus rebah. Ada api kecil dekat sekeliling tikar tu. Api terus marak macam disiram petrol. Hanya untuk beberapa minit je. Kemudian api tu terus padam. Bunyi angin terus hilang. Terdengar azan subuh mula berkumandang. Keadaan dalam rumah jadi tenang semula. Kemudian Datuk TJ suruh guru silat pergi buka kunci bilik isteri pesakit yang dikurung tadi. Datuk TJ segera mendekati pesakit dan tepuk dahi pesakit 3 kali. Pesakit terus bangun dan bersuara, "Macam mana? Kau macam mana pula?" "Badan saya rasa segar." Pesakit terus berjalan dalam ruang rumah. Bila dia nak keluar je, Datuk TJ segera pegang bahu dia dan bersuara, "Kau belum boleh pijak tanah selagi matahari belum terbit. Kalau badan kau dah sihat, pergilah mandi. Kita solat subuh. Kemudian kau solat syukur pada Allah yang hilangkan penyakit yang kau tanggung selama ini." Pesakit terus menuju ke bilik mandi. Okey, sampai sini sambungan bercakap dengan jin untuk hari ini. Kita bersambung di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.